Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Baik. InsyaAllah pada pagi hari ini merupakan episod atau siri kita yang ke-57. Dan pagi ini sudah ada bersama saya Puan Nur Aizan. Selamat datang, selamat bergabung tuan-puan ya. Baik. Jadi saya nak tuan-puan pastikan dulu di ruangan komen suara saya dengar tak dengar tuan-puan. Tulis dulu di ruangan komen sini. Ada Puan Normadiah juga. Ya, selamat datang, ahlan wa sahlan ya. Cuba tuan-puan tulis dulu di ruangan komen tuan-puan. Suara dengar tak dengar, sila tuan-puan tulis di ruangan komen. Sila. Ya, baik. Dengar tak dengar tuan-puan, sila tulis di ruangan komen. Macam mana kelas kita, suara saya okey ke tak okey, dengar tak dengar. Pastikan dulu ya. Ada Puan Fatimah ya, Puan Normadiah juga, Puan Katirah, Puan Fahriyah, dan selamat datang saya ucapkan kepada semua tuan-puan ya. Baik, semua kata jelas. Kita mula kelas kita pagi ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Baik, apa khabar tuan-puan semua? Semoga dalam keadaan sehat wal afiat hendaknya ya. Baik, InsyaAllah pagi ini jadual saya tuan-puan kuliah Nahu. InsyaAllah kita bincang berkenaan dengan tajuk yang menarik. Maknanya saya bagi satu tajuk baru kepada tuan-puan ya, InsyaAllah pada pagi hari ini. Jadi ada Puan Hazlina, Mak Engkujan, Puan Azizah Rahmah, kemudian ada juga Datin Hajah Jamilah. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua ya. Baik, tanpa melengahkan masa tuan-puan, tanpa melengahkan masa, kita akan masuk terus perbincangan kita. Baik, nampak jelas tuan-puan ya? Nampak papan putih kita ya. Baik, saya tinggikan sikit tuan-puan. Sikit. Ya, kita tinggikan sikit. Dah tinggi dah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dah bincang tuan-puan berkenaan dengan isim-isim yang dibaca rafa'. Apa saja isim yang dibaca rafa' dah banyak kita bincang. Ada dia namanya mubtada, ada namanya khobar. Mubtada subjek, khobar yang menjelaskannya. Mubtada dan khobar masuk isim isim rafa'. Ya tak? Kemudian kita dah belajar juga berkenaan dengan fa'il, pelaku. Fa'il dikira isim rafa'. Naib fa'il adalah kalau kita jumpa fa'ilnya fa'il majhul. Fa'il majhul itu juga isimnya isim rafa'. Ada isim kana. Kalau jumpa kana, cari isimnya rafa'. Ada juga khobar inna. Kalau jumpa inna, cari isimnya, cari khobar. Khobar inna tu mesti rafa'. Itu semua apa? Itu semua isim yang dibaca rafa'. Ada juga tabi' nanti, jadi pengikut.
Ada juga isim yang wajib dibaca nasab bila jadi maf'ulun bih. Kita dah bincang. Jadi maf'ul ma'ah, jadi maf'ul min ajli, jadi maf'ul fi, jadi maf'ul apa lagi tuan-puan? Jadi hal. Itu semua apa? Itu semua adalah isim-isim yang dibaca nasab. Jadi tamyiz. Yang kita dah bincang selama ni kan. Banyak tuan-puan ya. Dah sekarang kita masuk pula tuan-puan, ada satu isim yang dibaca nasab lagi. Dah kita masuk terus kepada perbincangan. Ada satu isim yang dibaca nasab lagi, ya, baik. Namanya ialah apa? Namanya ialah mustasna. Ni tajuk kita. Mustasna. Cuba tuan-puan, apa namanya? Sebut di rumah. Mustasna. Ni mustasna. Boleh ya? Baik. Kita bincang sekarang bab mustasna. Mustasna ini tuan-puan, kita akan bincang bab berkenaan dengan pengecualian. Ni. Pengecualian. Nah, boleh ya? Ini tentang mengecualikan tuan-puan ya, mengecualikan. Dah, mustasna, pengecualian. Dah, baik. Jadi kita selalu mengecualikan dalam bahasa Melayu kita selalu tuan-puan. Ya, dah datang dah semua peserta kecuali Fatimah. Dah datang semua peserta kecuali Fatimah. Maknanya kita ada mengecualikan bab pengecualian. Dan biasa juga kita selalu jumpa pengecualian ini tuan-puan dalam kita buat soal. Dalam kita tengok soal ya, yang termasuk kepada buah-buahan kecuali. Inilah nanti dalam bahasa Arab disebut mustasna. Boleh ya, pengecualian. Dah, sekarang tuan-puan, yang mesti tuan-puan faham daripada bab mustasna ialah ada patah-patah perkataan tersendiri yang digunakan untuk mengecualikan. Kalau kita kan gunanya kecuali. Dalam bahasa Arab digunakan patah perkataannya ialah illa. Ni illa. Kalau nanti tuan-puan jumpa ada illa, itu maknanya pengecualian lah, untuk mengecualikan. Boleh ya? Dah, perlahan-perlahan ni saya nak bagi nampak kepada tuan-puan. Yang mesti tuan-puan faham dulu, patah perkataan yang mengecualikan. Dia disebut dengan adatul istisna nanti. Adatul istisna. Patah-patah perkataan untuk mengecualikan. Salah satunya ialah illa. Dia ada banyak. Ada illa, ada ghaira, ada siwa, ya, ada siwa. Tapi yang saya nak tuan-puan fokus illa sahaja dulu. Dia banyak tuan-puan. Illa, ghaira, siwa, khala, ada, hasya. Itu semua adalah patah perkataan untuk mengecualikan. Tapi saya nak tuan-puan fokus saja dahulu kepada illa. Nah, tulis dulu di ruangan komen setakat ini jelas tak jelas, tulis dulu. Nah, perlahan-perlahan nih. Nak bagi nampak kepada tuan-tuan. Perlahan-perlahan saya nak bagi nampak, ya. Jadi kita sekarang bab mengecualikan. Ya, bab mengecualikan. Mengecualikan ini dalam bahasa Arab tuan-puan, dia dikenal dengan istilah istisna nanti. Ya. Dan kalimah yang digunakan untuk mengecualikan illa, ghaira, siwa, khala, ada, hasya. Yang saya nak tuan-puan fokus illa sahaja. Ya, illa tuan-puan. Baik. Muka surat berapa Ustaz? Dalam tabel Nahwu Al-Fatih, muka surat 76. Muka surat 76 ya. Dah jelas ya? Dah. Jadi illa ini terjemahannya apa? Illa ini terjemahannya kecuali. Kecuali. Nah, baik. Boleh ya? Dah, sekarang
Ini patah perkataan yang digunakan untuk mengecualikan. Dah. Adapun yang disebut dengan mustasna, nih mustasna. Baik, fokus tuan-tuan. Mustasna itu adalah yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Dah. Ini patah perkataan untuk mengecualikannya. Ini adalah mustasna, itu adalah yang dikecualikan. Ya, misalnya semua peserta dah datang kecuali Fatimah. Fatimah itulah yang disebut dengan mustasna. Ya. Perlahan-perlahan. Nanti tuan-puan nampak. Nanti tuan-puan nampak. Ya, dah. Kita bincang sekarang bab mustasna. Bab mustasna. Bab untuk mengecualikan. Pengecualian, ya. Untuk mengecualikan kita perlu patah perkataan. Itulah dia illah. Kecuali. Dan mustasna itulah yang dikecualikan nanti. Boleh tuan-puan, ya? Dah. Baik. Sekarang tengok dulu contoh. Tengok dulu contoh. Misalnya contoh. Ja'a hadara, ya, hadara at-tullab, hadara at-tullabu, hadara at-tullabu illa, ya, illa, misalnya illa Zaidan. Zaid terus nih. Dah, hadara at-tullabu illa Zaidan. Ini ayatnya tuan-tuan, ya. Dah, sekarang tengok, fokus, ambil perhatian. Hadara telah hadir. Hadir tuan-tuan. Datang, hadir, ikut. Ini hadara ni, ya. Dia adalah patah perkataan fa'il. Dia adalah fa'il kita. Baik. Hadara telah hadir. Siapa yang hadir? At-tullabu, ini jadi fa'il. Ini jadi fa'il. Dah, boleh, ya? Ini jadi fa'il. Baik. At-tullabu jadi fa'il, dia dibaca rafa. Nampak? Dah, sekarang ada illah di sini. Ini illah. Apa terjemahan illah? Kecuali. Telah datang, telah hadir pelajar. Pelajar telah hadir, hadara at-tullabu illa, kecuali. Nih. Kecuali Zaidan. Maka kalimah Zaidan inilah yang disebut dengan mustasna. Itulah yang disebut dengan mustasna, yang dikecualikan. Telah datang, telah hadir pelajar at-tullabu illa Zaidan, kecuali si Zaid. Maknanya Zaid belum hadir lagi, belum datang lagi. Illa Zaidan. Zaidan inilah yang disebut dengan mustasna. Kenapa disebut mustasna? Sebab memang dia yang dikecualikan. Tulis di ruangan komen, faham tak faham? Sila. Faham tak faham, tuan-tuan? Tulis di ruangan. Perlahan-perlahan. Yang kata Tuan Muhammad Adam tak semua. Anda faham ke belum? Tulis di ruangan komen sini. Faham tuan-tuan, ya? Dia tak susah mana. Tak susah mana. Dah, boleh. Dah, faham tuan-tuan, ya? Faham, ya? Dah, sekarang faham. Dah. Semua kata faham. Dah, sekarang tengok lagi. Okey? Jadi illa itu adalah patah perkataan untuk mengecualikan. Itu nama bahasa Arabnya adatul istisna. Patah perkataan untuk mengecualikan. Adapun Zaidan ini yang dikecualikan. Yang dikecualikan itulah disebut dengan mustasna. Dah, faham ya? Dia tak berapa susah. Tapi tuan-puan mesti fokus, sebab yang kita belajar sedikit banyak. Bab mustasna ini perlu hadam betul. Ya, dah, tu dia. Dah, sekarang kita tengok lagi. Baik, saya padam tuan-puan, ya. Saya padam.
saya padam. Baik. Dah, saya padam tuan-puan. Nah, sekarang tuan-puan fokus dulu, ambil perhatian. Baik. Dalam istilah mustasna, ya. Dalam bab mustasna ini ada beberapa istilah yang mesti tuan-puan tahu. Ya, mesti tuan-puan tahu, bukan ingat. Nanti pening, ya. Misalnya tadi hadara, ya. Hadara at-tullab. Contoh kan tadi macam ni. Hadara at-tullab. Hadara at-tullabu illa illa Zaidan. Ni illa Zaidan. Fokus tuan-puan ya. Yang mesti tuan-puan faham daripada bab istisna mustasna ini tuan-puan. Dah ya, apa? Yang mesti tuan-puan faham, ada patah perkataan untuk mengecualikan. Mana? Ni dia. Ni namanya adatul istisna. Adatul istisna. Saya nak bagi nampak, jangan pening. Saya nak bagi nampak. Ni namanya adatul istisna. Apa tu adatul istisna itu? Patah perkataan untuk mengecualikan. Itu istilah sahaja ya. Kemudian ada namanya mustasna. Inilah yang disebut dengan mustasna tu. Mustasna. Fokus tuan-puan ya, baik. Inilah yang disebut dengan mustasna. Apa itu mustasna? Yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Boleh ya? Dah. Ada juga yang disebut dengan mustasna minhu. Ini dia. Mustasna, ya. Mustasna, baik. Mustasna minhu. Dah. Apa dia mustasna minhu tuan-tuan? Apa dia mustasna minhu? Mustasna minhu ini adalah satu patah perkataan yang merupakan mustasna itu tuan-puan bahagian daripadanya. Itu cara mudah untuk faham. Mustasna ini kan ada kaitannya dengan ini. Disebutkan mustasna minhunya. Hadara at-tullab. Telah datang pelajar-pelajar, telah hadir pelajar-pelajar. Illa Zaidan. Zaidan ini pelajar ke tak pelajar dalam ayat? Pelajar. Dia termasuk pelajar. Maknanya apa? Maknanya Zaidan ini merupakan bahagian daripada ini. Itu namanya apa? Itulah namanya mustasna minhu. Tulis dulu. Nampak ke tak nampak? Istilah sahaja. Tapi istilah ini nanti banyak penjelasannya. Supaya saya nak tuan-puan nampak. Supaya apa tuan-puan? Supaya nanti ada yang saya terangkan yang lain tuan-puan faham. Sebab ni banyak banyak penjelasannya. Nampak ke tak nampak tuan-puan? Saya ulang perlahan-perlahan. Ada namanya adatul istisna. Ada namanya patah perkataan untuk mengecualikan. Mana? Ini dia. Adatul istisna illa. Ada namanya mustasna. Mustasna tu ini yang dikecualikan. Ada namanya mustasna minhu. Apa itu mustasna minhu? Ya, mustasna minhu itu ialah patah perkataan, yang merupakan apa tuan-puan? Yang merupakan asal daripada mustasna, bahagian daripada mustasna. Mustasna ini Zaidan, at-tullab ini disebut mustasna minhu. Pelajar itu mustasna minhu, sebab Zaid itu memang seorang pelajar. Boleh ya? Ada kaitannya. Kaitan antara mustasna dengan mustasna minhu. Supaya tuan-puan lebih nampak, saya bagi soalan. Saya bagi soalan lah. Baik. Saya bagi soalan. Supaya tuan-puan lebih jelas, lebih nampak. Ya. Supaya tuan-puan lebih jelas, lebih nampak.
Dah, baik. Fokus, ambil perhatian tuan-tuan ya. Baik. Misalnya ialah fokus, ambil perhatian ya. Baik. Ya. La'iba, ya. La'iba at-tilmiz, ya. La'iba at-tilmiz, at-tilmizu, illa, ya, illa Hasan, ya, illa Hasan. Dah. La'iba at-tilmizu illa Hasan. La'iba bermain. Bermain. Ya, bermain. Baik. Nah, sekarang tuan-tuan, la'iba bermain. Siapa yang bermain dalam ayat ini tulis di ruangan komen sila. Mana patah perkataan yang jadi fa'ilnya, tulis di ruangan komen sila. Sila tulis di ruangan. Perlahan-perlahan ni nak bagi nampak kepada tuan-tuan. Sebab bab mustasna ini banyak kajiannya tuan-tuan. Ya, tak? Nah, sila. La'iba at-tilmiz illa Hasanan. Dah. Sekarang. Tulis di ruang komen. Mana dia? Tilmizu. Bukan tilmizun. Ya. At-tilmizu. Sebab ada alif lam. Tak boleh pakai tanwin kalau ada alif lam. At-tilmizu inilah yang jadi fa'il. Macam mana kita tahu fa'il? Dia dhammah. Ya. Dia dalam keadaan rafa'. Tanda rafa'nya dhammah. Boleh ya? Baik. At-tilmiz yang sedang bermain. Dia yang bermain. Dah. Sekarang tuan-tuan, mana patah perkataan untuk mengecualikan atau disebut dengan adatul istisna'nya? Mana? Tulis di ruang komen. Mana patah perkataan untuk mengecualikan adatul istisna? Mana? Tulis di ruang komen. Patah perkataan untuk mengecualikan. Mana? Ya. Mantap. Puan Siti Rohayu, Tuan Abdul Halim, ya, Datin Hajah, Puan Fahriyah, Puan Katirah. Mantap. Puan Azimah, itu dia. Adatul istisna'nya mana? Ni ada. Maknanya apa? Kalau ada adatul istisna untuk mengecualikan, maka hasanan jadi apa dalam ayat? Tulis di ruangan komen. Maka hasanan dalam ayat, hasan dalam ayat jadi apa? Tulis di ruangan komen sila. Tulis di ruang komen sila tuan. Maka dia jadi apa? Ya. Dia jadi mustasna. Inilah yang dikecualikan. Inilah maknanya apa? Cuba tuan-puan buat pemahaman ayatnya. Tulis di ruang komen. La'iba bermain, at-tilmiz pelajar. At-tilmiz itu pelajar. Boleh juga pelajar. Illa kecuali Hasan nama orang. Coba tuan-puan tulis di ruang komen macam mana memahami ayatnya. Tulis di ruangan komen sila. Saya nak bagi nampak kepada tuan-puan perlahan-perlahan. Nah, baik. Macam mana bunyi ayatnya? Tuan-puan? Ya, mantap. Telah bermain. Siapa bermain? Pelajar. Pelajar bermain kecuali ada satu yang tak main. Ya, kecuali siapa? Kecuali si Hasan. Dah, sekarang tuan-puan, terakhir saya tanya. Mustasna minhu, mustasnanya ialah Hasan. Ini adalah mustasna. Ini mustasna. Mana mustasna minhu? Tulis di ruang komen. Dah. Mana mustasna minhunya? Tulis di ruang komen silakan. Mana yang jadi mustasna minhu? Mana dia? Tuan Abdul Halim. Mantap. Ya.
Puan Fahrida. Mantap. Puan Fahria. Puan Esa. Puan Jailani. Tuan Jailani. Puan Ena Rasid. Mantap. Mana yang jadi mustasna minhunya? Inilah dia. At-tilmid. Dah boleh dah tu. Dah mantap dah tu. Dah ya. Boleh tuan-puan ya. Dah. Sekarang tuan-puan. Maknanya tuan-puan dah faham kan? Dah faham ke belum tuan-puan? Dah faham ke belum? Tulis di ruang komen. Yang mesti tuan-puan faham apa? Ada adatul istisna untuk mengecualikan, patah perkataan untuk mengecualikan. Ada namanya mustasna yang dikecualikan. Ada namanya mustasna minhu, ya bahagian daripada mustasna. Faham ya? Dah sekarang. Dah. Kalau dah faham, ada lagi tak habis lagi. Kalau macam ni kacang hijau tuan-puan. Kalau macam ni kacang hijau lah. Ni ada yang mencabar lagi yang tuan-puan mesti faham. Ni tengok. Tuan-puan mesti faham baik. Macam mana i'rab mustasna ni? Ni. Mustasna ini kena baca nasab ke ustaz? Kena baca rafa' ke? Atau kena baca jar majrur ke? Macam mana ni? Dah tengok tuan-puan ya. Dia tengok kalamnya. Ni yang mesti tuan-puan faham. Yang diperhati ialah kalam. Ayatnya. Kalamnya. Ayatnya macam mana? Dah tengok. Ni yang mesti tuan-puan tengok betul-betul. Ya, baik. Ya. Itu dia. Kacang hijau. Kalau yang tadi kan kacang hijau. Sekarang tengok. Mustasna ini dibaca nasab ke, dibaca rafa' ke, atau dibaca jar ni ustaz? Ni yang mesti tuan-puan faham. Dia ditengok kepada kalamnya, kepada bentuk ayatnya. Dah tengok ya, baik. Kalam tu bentuk ayat. Dah sekarang. Ada nama kalam tu disebut kalam tam. Dah mulai kalam tam. Tengok dulu. Ada namanya kalam naqis. Ni. Naqis. Ya. Ada namanya kalam tam. Ada namanya kalam naqis. Dah, tengok. Betul-betul tengok dulu. Apa tu kalam tam ustaz? Ni, tengok ya. Kalam tam itu adalah kalam yang ada mustasna minhu. Ni. Disebut mustasna minhunya. Ni. Mustasna minhu. Itu kalam apa? Itu namanya kalam tam. Mustasna minhunya ada. Contoh. Ja'a. Ya. Ja'a al-qawmu. Ja'a al-qawmu illa misalnya illa Muhammadan. Illa Muhammadan. Tengok tuan-tuan. Illa Muhammadan. Telah datang satu kaum. Illa Muhammadan. Mustasna minhunya ada ke tak ada dalam ini? Ada ke tak ada? Tulis di ruang komen. Dah. Ada ke tak ada ni? Ja'a al-qawmu illa Muhammadan. Ada ke tak ada tuan-puan? Ada ke tak ada? Ada. Mustasna minhunya ada. Mana dia? Inilah dia al-qawmu. Ni. Kan ini mustasna minhunya. Boleh ya? Dah. Kalau ada mustasna minhu, itulah yang disebut dengan kalam tam. Boleh. Tulis dulu. Jelas tak jelas? Perlahan-perlahan. Saya nak bagi nampak perlahan-perlahan. Ustaz, kenapa mesti ada istilah-istilah macam ni? Saya kena bagi tahu supaya tuan-puan baca kitab-kitab jurumiyah, kitab-kitab lain, tuan-puan boleh faham. Walaupun kitab tu terjemahan. Itu dia ya. Jelas ya? Jelas. Jadi namanya kalam tam itu tuan-puan, kalam tam itu apabila ialah ada mustasna minhu.
Dah jelas ya dah. Adapun kalam naqis tak ada mustasna minhu atau disebut dengan apa namanya? Mustasna mugharrad, nama istilah lainnya. Itu adalah bab apabila mustasna minhu tak ada. Tak ada mustasna minhu. Nih. Tak ada mustasna minhu. Kalau tam ada, kalau naqis tak ada. Dah. Boleh tuan-tuan. Nah, saya ulang lagi. Kalam tam ada mustasna minhu. Apa itu mustasna minhu tadi? Bahagian daripada mustasna, bahagian daripadanya. Kalau kalam naqis tak ada mustasna minhu. Contoh. Ya. Maja'a illa Muhammadan. Nih. Nampak beza antara dua. Ja'a al-qawmu illa Muhammadan. Telah datang satu kaum kecuali Muhammad. Maknanya al-qawmu ini mustasna minhu. Ini mustasna minhu namanya. Mustasna minhu. Al-qawmu. Kalau yang di bawah maja'a, tidaklah datang illa Muhammadan, kecuali Muhammad. Ada tak ada mustasna minhu? Tak ada. Tak ada, nampak? Maka inilah yang disebut dengan kalam naqis. Dah. Itu saja yang tuan-tuan mesti faham. Ada mustasna minhu, kalam tam. Tak ada mustasna minhu, kalam naqis. Tulis di ruang komen. Dah faham ke belum? Ni saya dah kata bab mustasna ini naik sikit level dia tuan-tuan. Sebab ni banyak dalam Al-Quran tuan-tuan jumpa. Ya, baik. Artinya apa Ustaz? Arti tam ini sempurna. Tam ini cantik sempurna, mantap. Tam, ya. Ada mustasna minhu. Kalau naqis kurang, namanya naqis tu kurang, teman. Apa maksudnya kurang? Kurang itu tak ada mustasna minhu. Dah ya. Boleh. Tam ada mustasna minhu, naqis kurang, tak ada mustasna minhu. Dah ya, baik. Saya terjemahkan satu-satu ayat supaya tuan-tuan lebih nampak. Ada yang tanya terjemahan. Ja'a al-qawmu telah datang satu kaum illa Muhammadan, kecuali Muhammad. Muhammad ini disebut dengan mustasna sebab dia selepas adatul istisna. Ini kan adatul istisna. Ini patah perkataan untuk mengecualikan. Sementara ini yang dikecualikan, Muhammadan yang dikecualikan. Mana mustasna minhunya? Ini al-qaum. Al-qaum ini kan satu kelompok besar, teman. Yang di dalamnya ada orang-orang ramai. Boleh ya? Dan si Muhammad itu bahagian daripadanya. Itulah mustasna minhu. Itulah mustasna minhu. Boleh. Itu dia. Satu lagi. Maja'a, tidaklah datang. Tidaklah datang. Maja'a illa Muhammadan, kecuali si Muhammad. Ya, maja'a illa Muhammadun, bukan Muhammadan. Muhammadun, silap saya. Maja'a illa Muhammadun, tidaklah datang kecuali Muhammad. Ada tak ada mustasna minhu? Tak ada tu apa? Tak ada, nampak? Kaum ke yang tidak datang tu? Pelajar ke? Ataukah dia apa ke? Cikgu ke? Tak ada disebut. Kalau ini disebut kaum, kelompok besar. Kecuali si Muhammad. Muhammad ini bahagian daripada kaum. Kaum inilah disebut mustasna minhu. Kalau ini tak ada, ini adalah mustasnanya, mustasna minhunya tak ada. Nah, sekarang tuan-tuan tulis di ruangan komen. Tulis di ruang komen. Dah nampak ke belum? Tulis di ruang komen. Nih.
Tulis di ruang komen. Perlahan-perlahan nih nak bagi nampak kepada tuan-tuan. Perlahan-perlahan nak bagi nampak kepada tuan-tuan. Apa dia kalam tam, apa dia kalam nakis. Dalam ayat Al-Quran banyak tuan-tuan. Tuan-tuan berapa banyak jumpa illa. Banyak. Ya, illa. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ada? Ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Ada lagi ilah. Banyak sesuatu kita perlu faham betul-betul. Biarlah lambat tapi tuan-tuan faham. Dah, boleh ya? Dah nampak ya? Dah, sekarang. Saya padam ya, saya padam. Baik. Tuh, banyak tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran nanti. Ini tuan-tuan ini mana satu yang masuk nih? Dah, tengok ya. Tengok tuan-tuan. Dah. Bab mustasna. Dah nampak ya? Dah nampak dah. Sekarang tengok. Mustasna yang dikecualikan. Dah. Macam mana i'rabnya? Tengok nanti kalamnya. Dah, sekarang tengok tuan-tuan. Baik. Ja'a. Ya, ja'a. Misalnya ja'a al, ya, ja'a. Misalnya tuan-tuan kita ambil ja'a at-tullabu, yang mudah-mudah saja. Ja'a at-tullabu, ya, at-tullabu, ya, ja'a at-tullabu. Kemudian illa, kan macam ni tadi, illa Muhammad. Nah, illa Muhammadan. Nah, tengok. Satu lagi, ma ja'a, ya, ma ja'a illa Muhammad. Dah. Tuan-tuan nampakkan perbezaan antara dua ni. Ya. Satu Muhammadan dibaca apa? Tulis di ruang komen. Ja'a'at-tullabu illa Muhammadan. Dibaca apa? Ya. Dia dibaca nasab. Nampak jelas dibaca nasab. Ni nasab. Dah. Dia dibaca nasab tu. Nasab ya? Dah. Dia dibaca nasab. Sementara di bawah ini dia dibaca apa tuan-tuan? Dia dibaca rafa'. Dah. Dia dibaca rafa'. Apa yang menyebabkan perbezaan antara keduanya, Ustaz? Inilah yang perlu kita tengok. Nakis tam tu tuan-tuan. Nampak perbezaan antara kedua tu. Satu nasab, satu rafa'. Jelas perbezaan antara keduanya. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Itulah yang saya ajar dulu kepada tuan-tuan. Nakis tam. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Ja'a at-tullabu illa Muhammadan. Saya tanya dulu. Ini tam atau nakis? Ini sempurna atau masih kurang? Tulis di ruang komen. Tam atau nakis? Dah sempurna atau masih kurang tuan-tuan? Tulis di ruang komen sila. Nak bagi nampak kepada tuan-tuan. Bab mustasna ini perlu masa sikit untuk kita terangkan. Nah, tam atau nakis dah sempurna ke atau masih kurang? Ya, dia dah sempurna. Kenapa kita sebut dah sempurna? Sebab di sini ada mustasna minhu. Dah. Ada tak ada mustasna minhu? Ada, ani tullab. Sekarang saya tanya, mana mustasnanya? Ayat 1. Mana mustasna? Tulis di ruang komen. Mana mustasna tuan-tuan? Mana mustasna? Tulis di ruangan komen sila. Dah. Mana mustasnanya? Mana mustasnanya? Tulis di ruangan komen sila.
Mana dia? Ya. Muhammadan mustasna. Mana adatul istisna? Ini dia. Patah perkataan untuk mengecualikan. Dah ya? Baik. Dah. At-tullab itu mustasna minhu Tuan Mazlan. Adapun mustasnanya ini, yang dikecualikan ini, at-tullabu ini mustasna minhu. Ingat, ada mustasna minhu kalam tam. Tam sempurna. Ya sempurna. Nomor 2, ma jaa illa Muhammad. Ma jaa illa Muhammadun. Dah, sekarang tengok teman-teman. Ma jaa illa Muhammadun, tam atau nakis, sempurna atau kurang, tulis di kolom komen. Nah, saya guna sempurna atau kurang supaya tuan-tuan faham, supaya tuan-tuan ingat, nampak. Sekarang saya tanya, ma jaa illa Muhammadan. Ma jaa, tidaklah datang kecuali si Muhammad. Tamnya nakis, kalamnya nakis atau tam. Ayat ini tam atau masih kurang? Kurang. Masih kurang. Ini kurang ayat ini. Kenapa kita sebut kurang? Disebabkan apa tuan-tuan? Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Sila. Dah. Tulis di ruangan komen sila. Sila tuan-tuan, tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Pastikan dulu. Sila. Kenapa dia disebut nakis tuan-tuan? Kenapa dia disebut kurang? Sebab tak ada mustasnanya. Mantap. Puan Esa, Puan Siti Rohayu, ya Puan Fahriyah, Puan Enar Razid, Tuan Abdul Halim. Ya, tak ada mustasna minhunya. Dah, sekarang tengok. Sekarang tengok tuan-tuan. Dah, sekarang tengok. Tengok ya, betul-betul ya. Ketika mustasna minhunya ada tuan-tuan. Ketika mustasna minhunya ada, itulah i'rabnya dia dibaca nasab. Nih dia dibaca nasab. Ketika ada mustasna minhunya, dia dibaca nasab. Dah selesai masalah. Ada mustasna minhu, baca nasab. Wajib nasab, wajib tuan-tuan. Tapi ketika tak ada mustasna minhu, ini cara mudah lah, cara mudah untuk bagi tahu tuan-tuan. Ada mustasna minhu, baca nasab. Tak ada mustasna minhu, tengok keadaan ayat, dia jadi apa dalam ayat. Maksudnya ini diperlukan jadi apa untuk memahami ayat. Nak faham ayat, i'rab ni jadi apa tuan-tuan? Tidaklah datang, ya tidaklah datang kecuali Muhammad. Maknanya siapa yang datang dalam ayat ini? Tulis di ruang komen. Dalam ayat kedua. Ayat kedua, ma jaa illa Muhammad. Tidaklah datang kecuali si Muhammad. Siapa yang datang? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Siapa yang datang? Ayat yang kedua ini. Siapa yang datang? Siapa yang datang tuan-tuan? Siapa yang datang? Siapa yang datang? Tulis di ruang komen. Siapa yang datang? Iya, Muhammad tu yang datang dalam ayat ini. Tidaklah datang kecuali Muhammad. Maknanya Muhammad datang. Kalau Muhammad yang datang dalam ayat, dia jadi apa? Tulis di ruang komen. Keperluan ayat itu menjadikan si Muhammad jadi apa tuan? Kalau pemaknaan ayatnya Muhammad tu yang datang, jadi apa Muhammad yang datang? Patah perkataannya datang. Siapa yang datang jadi apa? Ya, dia jadi fa'il. Sebab itulah dia dibaca rafa. Nampak? Kalau tak ada mustasna minhu, tengok keperluan dalam ayat nak jadi apa. Kalau ini jadi fa'il. Kenapa? Sebab memang yang datang itu si Muhammad. Nampak beza antara dua? Nampak beza antara keduanya tuan-tuan? Kalau ini dia jadi mustasna dibaca nasab. Dia dibaca nasab.
Sementara yang kedua, dia dibaca rafa. Kenapa? Sebab dia dah menjadi fa'il. Dalam ayat, pemaknaannya dah jadi fa'il. Sebab itu dibaca Muhammadun. Jangan Muhammadan pula. Tulis di ruangan komen. Faham tak faham? Itu dia. Tulis di ruangan komen. Sebab tu, saya nak tuan-puan faham mana tam, mana nakis. Mana yang ada mustasna minhu, mana yang tak ada mustasna minhu. Dah. Boleh? Boleh tuan-puan ya? Faham ya? Faham tuan-puan ya? Dah. Baik. Kalau faham. Dah, kalau faham. Faham perlahan-perlahan Ustaz. Sebenarnya ada lagi yang perlu kita bincang, tapi nanti kemudianlah saya bincang tuan-puan ya. Nanti kita masuk contoh-contoh dulu supaya tuan-puan lebih jelas, lebih mantap. Sebab ada nanti namanya ada tam mujab, ada namanya tam manfi. Ada lagi istilahnya, tapi nantilah kemudian saya bincang. Baik ya. Faham? Faham sikit Ustaz. Dah, kalau masih ada yang faham sikit, kita masuk contoh lah ya, supaya lebih faham lagi. Dah, saya ulang sekali lalu. Saya ulang secara ringkas. Kalau nombor 1 namanya kalam tam. Kenapa disebut kalam tam? Ada mustasna minhunya. Kita tengok satu-satu. Telah datang pelajar illa Muhammadan. Mana patah perkataan untuk mengecualikan ilah? Ini namanya adatul istisna. Patah perkataan untuk mengecualikan. Baik. Muhammadan ini namanya mustasna, yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Ya, baik. At-tullab dalam ayat ini tuan-puan, ja'a at-tullabu, kan dia jadi fa'il. Ya, dia jadi fa'il. Dan dalam kajian istisna, dia jadi mustasna minhu. Muhammad itu bahagian daripada pelajar. Tullab pelajar itu kan satu patah perkataan yang menunjukkan ramai itu. Di dalamnya ada Muhammad. Muhammad itu termasuk pelajar. Maka at-tullab ini disebut mustasna minhu. Ada keterkaitan antara Muhammad dan pelajar. Boleh ya? Dah. Ada mustasna minhu, itulah namanya kalam tam, ayat yang sempurna. Dah. Ketika mana patah perkataan ayatnya ada mustasna minhu yang disebut dengan kalam tam, maka tuan-puan, mustasna itu dibaca nasab. Fokusnya kepada mustasna. Fokusnya kepada ini. Ini dibaca nasab. Kenapa? Sebab mustasna minhunya disebutkan. Boleh ya? Dah, sekarang nombor 2. Ada ke tak ada mustasna minhu? Tak ada. Maja'a illa Muhammadun. Tidaklah datang kecuali Muhammad. Tak ada mustasna minhunya tuan. Itulah yang disebut dengan apa? Itulah yang disebut dengan kalam nakis. Tak ada di sini. Maja'a al-atullab, tak ada atullab di sini. Dia cuma hanya menyebutkan tidaklah datang kecuali Muhammad. Ada tak mustasna minhu? Tak ada. Kalau tak ada, namanya nakis, kurang. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Nakis. Apa kurangnya? Tak ada mustasna minhu. Ketika tak ada mustasna minhu, tengok pemahaman ayatnya. Dia jadi Muhammad ini, kan kita fokus kepada Muhammad tadi. Muhammad, ini dibaca nasab. Dalam ayat ini, Muhammad ini tengok dia diperlukan jadi apa? Maja'a illa Muhammadun. Tidaklah datang kecuali Muhammad. Maknanya yang datang siapa? Muhammad. Kalau yang datang Muhammad dalam bahasa Arab disebut apa? Dia disebut fa'il. Fa'il i'rabnya apa? Fa'il i'rabnya rafa. Maka dia dibaca Muhammadun. Boleh.
Tulis di ruangan komen. Dah faham ke belum? Tulis di ruangan komen. Dah 2 ni baru. Belum mujab manfi lagi. Dah, saya nak perlahan-perlahan. Tak apa tuan-tuan, mungkin kita lambat sikit tak ada masalah tuan-tuan. Mustasna ini memang perlu kita fokus betul-betul. Ada patah perkataan yang perlu kita tahu lah. Seperti mustasna, mustasna minhu. Itu dia ya. Dah faham ya? Dah. Yang paling penting tuan-tuan faham apa? Ada namanya kalam tam, ada mustasna minhu, ada namanya kalam nakis. Tak ada mustasna minhu. Dah itu saja. Dah, sekarang baik. Sekarang latihan. Sekarang latihan. Dah, sekarang latihan. Baik. Fokus tuan-tuan, ambil perhatian. Ya. Dah, ya. Fokus, ambil perhatian tuan-tuan. Contoh misalnya ialah ya, baik. Baka. 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 Al-auladu. 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 Baka al-auladu. Ya, baik. Illa. Ya, illa Salmana. Illa Salmana. Dah, baka. Nomor 1. Dah, sekarang kau buat. Baka menangis. Menangis. Saya tanya dulu, isim ke fi'il? Tulis di ruang komen. Ya, Ustaz macam mana terjemahan nomor 2 tadi? Tidaklah datang kecuali si Muhammad. Tu Puan Ena Rasid. Tidaklah datang kecuali Muhammad. Tak ada yang datang kecuali Muhammad. Macam tu Puan Ena Rasid ya. Baka menangis. Baka menangis tuan-tuan. Kalau menangis tuan-tuan, isim ke fi'il? Fi'il. Dah. Fi'ilnya madhi atau mudhari'? Saya tanya lagi. Fi'ilnya fi'il madhi atau mudhari'? Tulis di ruang komen sila. Madhi atau mudhari'? Dah. Madhi atau mudhari'? Madhi atau mudhari'? Madhi. Dah. Al-auladu. Al-auladu. Anak-anak. Anak-anak. Anak-anak tu. Al-auladu. Dalam ayat jadi apa? Tulis di ruang komen. Nih. Dalam ayat jadi apa? Tulis di ruangan komen sini. I'rabnya. Dia kan dibaca rafa' nih. Jadi apa dalam ayat? Tulis di ruang komen sini. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen sila. Jadi apa dalam ayat? Ya. Dia jadi fa'il. Nah. Dia jadi fa'il. Dia jadi fa'il. Nah, sekarang illa. Apa itu illa? Tulis di ruang komen. Apa itu illa tuan-tuan? Tulis di ruang komen sila. Nah, apa itu illa? Tulis di ruang komen sila. Nah, apa dia illa? Apa dia ilah? Tulis di ruang komen. Apa itu ilah? Ya. Nak bahasa Arab boleh, nak terjemahan juga boleh. Itu dia. Adatul istisna. Kecuali. Itu namanya ialah adatul istisna. Bahasa Melayunya apa? Patah perkataan untuk mengecualikan. Panjangnya Ustaz. Ya, tak apa. Adatul istisna. Nih. Patah perkataan yang untuk mengecualikan. Boleh ya? Dah, sekarang korban tengok. Salmana dalam ayat jadi apa? Tulis di ruang komen. Salmana dalam ayat jadi apa? Tulis di ruangan komen sila. Salmana dalam ayat jadi apa? Tulis di ruangan komen sila.
Jadi apa? Jadi apa? Ya. Salmana inilah yang jadi mustasna, yang dikecualikan. Dah yang dikecualikan kan? Ini mustasna. Baik. Nah, dia mustasna. Mustasna. Nah, sekarang tunggu. Kalau dia adalah mustasna, kalau ini adalah mustasna, dia dibaca rofa atau dibaca nasab? Sila. Perlahan-perlahan ni nak bagi nampak. Dia dibaca rofa ke dibaca nasab ni? Rofa ke nasab tuan-puan? Ya. Dia dibaca nasab. Ni dia dibaca nasab. Kira-kira tuan-puan, menurut pandangan tuan-puan, apa yang menyebabkan salmana ini dia dibaca nasab? Kenapa dalam ayat ini dia mesti dibaca nasab? Wajib dibaca nasab. Tulis di ruang komen. Apa sebabnya dia wajib dibaca nasab? Sila. Tulis di ruang komen sila. Apa yang menyebabkan dia dibaca nasab? Apa yang menyebabkan dia dibaca nasab? Tulis di ruang komen. Sila. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Apa yang menyebabkan dia dibaca nasab? Apa yang menyebabkan dia dibaca nasab? Kira-kira apa? Ya. Ada mustasna minhunya. Ini kan semua lengkap nih, sempurna. Itulah dia disebut dengan kalam tam. Kalam tam. Ada mustasna minhu. Mana mustasna minhu? Ini al-auladu. Baka menangis, telah menangis anak-anak kecuali si Salman. Salman tak nangis, dia kuat tuan-tuan. Dia kuat walaupun mak dia belum datang jemput masa tadika, dia tak nangis. Itu dia ya. Baka al-auladu illa Salmana. Salmana ini mustasna. Kenapa dibaca nasab? Ya sebab memang mustasna minhunya ada. Ya. Kalau saya rubah jadi macam ni. Baka illa ma baka. Ya, ma baka illa ma baka illa Salman. Tuan-puan nak baca Salmana ke Salmanu? Tulis di ruang komen. Ma baka, tidaklah menangis, tidaklah menangis illa Salman, kecuali si Salman. Sekarang saya tanya, tuan-puan nak baca Salmana ke Salmanu? Tulis di ruang komen. Salmana ke Salmanu dalam ayat ini? Tidaklah menangis kecuali si Salman. Ya. Siapa yang tak nangis? Siapa yang tak nangis, tuan-puan? Itu dia. Nah, ya. Dia jadi apa? Dia jadi apa? Dia Salmanu. Kenapa? Sebab dia jadi fa'il. Dah. Boleh? Boleh, tuan-puan? Tulis di ruang komen. Dah faham ke belum? Tulis di ruang komen. Dah faham ke belum? Tulis. Dah. Betul. Dia jadi fa'il. Salmanu ini jadi fa'il dalam ayat. Dah. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Sila tuan-tuan. Dah. Ya? Dah faham? Dah faham? Memang kita perlu tunjukkan kepada tuan-tuan. Tunjukkan. Mana yang disebut mustasna, mana yang disebut mustasna minhu. Dah ya? Dah faham ya? Dah. Kalau dah faham, masuk ayat. Ini yang paling penting. Masuk ayat Al-Quran. Dah ya? Perlahan-perlahan ni nak bagi nampak tuan-tuan. Mustasna ini bab yang panjang, bab yang perlu kita perhati betul-betul. Belum lagi ghaira, belum lagi siwa, ya belum lagi saya bincang kepada tuan-puan kan. Baru illa itu saja dah buat pening sikit. Tetapi insya-Allah kalau perlahan-perlahan boleh insya-Allah ya. Apa tuan-puan? Ayat Al-Quran. Sekejap ya. Sekejap tuan-puan. Saya tengok dulu ya catatan saya tuan-puan. Baik.
Dah. Dah ya. Sekarang tuan-tuan tengok, ambil perhatian. Misalnya wa iz qulna. Ni ya. Wa iz qulna. Wa iz qulna ni Al-Baqarah. Wa iz qulna lil malaikah. Lil malaikah. Lil malaikah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu. Isjudu li Adama. Li. Baik ya, sekejap tuan-tuan. Li Adama ya, li Adama fasajadu. Fasajadu illa iblis. Ini dia ayatnya. Illa iblis. Illa iblis. Nampak ya? Nampak jawabannya illa iblis. Dah. Baik ya. Ustaz, maksudnya boleh tak kalau kita buat kesimpulan macam ni? Kalau kita jumpa ma di depan tu nakis. Yang nakis dan rofa itulah jadi fa'il. Okey, macam ni kilauan bintang. Ya, tak boleh dulu. Sebab nanti yang boleh itu ada mustasna minhu, tak ada mustasna minhu. Semua yang tak ada mustasna minhu itu mesti ada ma di depannya. Mesti ada nanti kita bincang ya. Kalau bintang nanti kita bincang. Maksudnya ada nanti pembahasannya saya bincangkan. Ya. Kalau macam tu ada ma di depan tak boleh macam tu. Sebab ma itu ada banyak jenisnya nanti. Boleh ya? Tak boleh buat macam tu dulu. Baik. Sekarang tengok dulu. Nanti perbincangannya ada tersendiri tu. Ada ma dengan tak ada ma. Kilauan bintang ya. Right. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Boleh ya? Baik. Sekarang kita perlahan-perlahan nak bagi nampak kepada tuan-puan kalau masuk dalam ayat macam mana. Dah, sekarang qulna. Qulna berkata. Berkata fi'il atau isim, confirm tuan-puan akan jawab fi'il. Kalau ini fi'il berkata dan ketika tatkala berkata, kami berkata. Sekarang saya tanya, mana fa'ilnya? Tulis di ruang komen. Terus pergi tanya mana fa'il. Sebab tuan-puan dah pandai. Wa iz qulna, dan tatkala, ketika. Qulna berkata. Qulna tu mana fa'ilnya tuan-puan? Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Mana? Ya, mantap. Dia bersambung tak dengan dhamir? Bersambung, nampak na di sini. Ya, na di sini tuan-puan. Dah. Wa iz qulna lil mala. Ya, qulna inilah yang jadi fa'il. Na Allah. Ya, baik. Allah tuan-puan. Dah ya, dah sekarang. Dan tatkala kami berkata, ya, kami berkata lil malaikah, kepada malaikat. Lil malaikah. Baik, lil malaikah tuan-puan. Lil malaikah, kepada malaikat. Maka tuan-puan akan tahu dia adalah majrur sebab ada haraf jar. Lil malaikah. Boleh ya? Usjudu. Usjudu. Ya, sujudlah. Sujudlah. Usjudu. Baik ya. Tuan-puan, untuk memahami ayat ini perlu juga tengok tafsir sebenarnya. Ya. Tapi kita tengok patah perkataan saja dulu. Tuan-puan nak tengok sujud itu apa maksudnya, buka tafsir. Saya tak bahagian tafsir tuan-puan. Boleh ada yang kata sujud tu memang sujud, ada yang kata sujud tu tunduk, ada yang kata sujud tu patuh, banyak ya. Maka tuan-puan tengok tafsir. Kita hanya tengok pemaknaan harfiah saja dulu ya. Usjudu, sujudlah. Sekarang tuan-puan,
Usjudu ini, sujudlah ini fi'il madi, mudhari atau amar. Tulis dulu. Perlahan-perlahan nih, apa yang dah kita belajar, terus kita masukkan dalam ayat. Dah. Sila. Tulis di ruang komen. Usjudu, 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 sila. Madi, mudhari, amar, ya, amar. Dah, sekarang. Kalau dia fi'il amar. Kalau dia fi'il amar, ada tak bersambung dengan domir di hujung? Tulis di ruang komen. Ada tak bersambung dengan domir di hujung? Tulis di ruangan komen, silakan. Ada tak bersambung dengan domir di hujung? Ada tak bersambung dengan domir di hujung? Ada. Mana dia? Inilah dia waw mati. Ini domir. Ini namanya waw jamak. Waw jamak. Waw yang menunjukkan ramai. Ya, baik. Kalau bersambung dengan domir, maknanya mana yang jadi fa'ilnya? Tulis di ruang komen. Siapa yang disuruh bersujud? Tulis di ruang komen. Ada waw jamak, waw yang menandakan ramai. Apa yang menjadi fa'ilnya? Tulis di ruang komen. Domir apa yang jadi fa'il? Apa yang jadi fa'il? Apa yang jadi fa'il, tuan-tuan? Ya. Yang jadi fa'il itu ialah domir waw ini yang disebut dengan antum. Antum. Kamu semua ramai. Kan berkata, dan tatkala kami berkata kepada malaikat, apa perkataannya? Usjudu. Ya, sujudlah kamu. Taatlah kamu, boleh juga tuan-tuan. Ya, baik. Siapa itu? Kamu. Ramailah. Ya, baik. Ya, baik. Ya, dah sekarang. Ya, baik. Dah sekarang. Sembahlah kamu. Dah antum kan? Baik. Li Adama. Nih li Adama. Ada li, ada Adam. Dah. Ini nanti kita bincang tuh. Ini nanti kita bincang, ada bab khususnya. Kenapa li Adama ini, the Adam ini dibaca baris atas? Padahal ada haraf ja di depannya. Nanti kita bincang. Kita belum sampai lagi. Boleh ya? Baik. Dah, kita pahami ayat dulu. Wa iz qulna, dan tatkala kami berkata lil malaikah, kepada malaikat semua, usjudu, bersujudlah kamu semua, li Adama, kepada Adam. Kepada Adam, ya. Fasajadu. Fa, ada fa di sini, maka sajadu. Sekarang saya tanya, sajadu ini tuan-tuan, fi'il madi, mudhari, amar. Tulis di ruang komen. Nih. Sajadu, mereka bersujud. Madi, mudhari atau amar. Dah, tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Madi, mudhari atau amar. Madi, mudhari atau amar. Ya. Jangan mudhari, Puan Isa. Mana ada hamzah depan, tak ada ya di depan, tak ada ta di depan, tak ada na, maka dia fi'il madi. Bukan fi'il mudhari. Ya, baik. Dia fi'ilnya fi'il madi. Bersambung tak dengan domir di hujung? Bersambung. Kalau bersambung, domir ini jadi apa? Tulis di ruang komen sila. Tak apa, Puan Aisyah. Kalau ini fi'il madi, bersambung tak dengan domir? Bersambung. Kalau bersambung dengan domir di hujung, dia jadi apa? Sila tuan. Jadi apa? Ya. Domir inilah jadi fa'il. Waw jamak. Dah. Siapa waw jamak ini tuan-tuan? Siapa waw jamak ini? Antum atau hum? Antum atau hum? Mana yang betul? Sila tulis di ruang komen. Antum atau hum, waw jamak yang ada dalam fi'il sajadu fi'il madi. Antum atau hum?
Antum atau hum? Antum atau hum? Ya. Kalau jangan Puan Normadia, bukan antum. Kalau fi'ilnya fi'il madi, kalau ada waw jamak macam ni, confirm hum. Beza dengan fi'il amar. Kalau fi'il amar ada waw jamak, itu antum. Tapi kalau fi'il madi ada waw jamak, confirm hum. Mereka. Kalau antum, sajadatum, kan tu fi'il madinya. Antum tu sajadatum. Sajadatum. Ini fi'il madi untuk antum. Sajadatum, sajadatu, sajadna. Boleh ya? Tapi kalau sajadu, itu adalah fi'il madi yang bersambung dengan waw jamak, disebut dengan hum. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Itu dia. Huwa, huma, hum. Boleh ya? Dah, tak apa. Hanya nak tunjukkan kepada tuan-puan, kalau fi'ilnya fi'il amar bersambung waw jamak, itu antum. Tak ada hum, tak ada. Hum tak ada. Tapi kalau fi'ilnya fi'il madi bersambung dengan waw jamak, itu hum, bukan antum. Itu bezanya antara dua. Mudah saja. Dah ya? Dah. Siapa hum mereka ini? Tulis di ruang komen. Siapa hum mereka ini? Tulis di ruangan komen sini. Siapa hum tuan-puan? Siapa hum ini? Siapa hum di dalam patah perkataan sajadu? Siapa hum? Siapa? Siapa? Ya, malaikat. Maka mereka pun sujud. Siapa sujud itu? Malaikat lah. Nih ya. Illah. Ada illah dalam ayat ini. Ada illah dalam ayat ini tuh. Apa itu illah? Tulis di ruang komen. Apa itu illah? Tulis di ruangan komen sila. Perlahan-perlahan. Perlahan-perlahan tulis di ruang komen sila. Apa itu illah di dalam ayat ini? Dia jadi apa? Ya. Dia jadi adatul istisna. Dia jadi apa tuan-puan? Adatul istisna. Patah perkataan untuk mengecualikan. Boleh ya? Dah, boleh ya? Dah. Iblis. Iblis dalam ayat jadi apa? Tulis di ruangan komen sila tu. Iblis dalam ayat jadi apa? Tulis di ruangan komen sila. Dah. Sila tuan-puan tulis di ruangan komen sila. Dah. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Tulis di ruangan komen sila tuan-puan. Sila tulis di ruang komen sila. Dia jadi mustasna. Boleh ya? Dah, boleh tuan-puan ya? Dah. Kalau tuan-puan tengok iblis ini tuan-puan, dia dibaca rafa atau nasab, tulis di ruang komen sila. Sila dibaca rafa atau nasab, tulis di ruangan komen sila tuan-puan. Nak bagi nampak kepada tuan-puan, sila tulis di ruangan komen. Rafa atau nasab? Ya, rafa atau nasab, tulis di ruang komen. Ya. Mana dia? Rafa atau nasab? Nasab. Tuan-puan akan dapatkan dalam ayat dia dibaca nasab. Boleh ya? Nah, dia dibaca nasab. Kenapa ini dibaca nasab tuan-puan? Tengok betul-betul. Fahami betul-betul ayatnya. Wa izkulna, dan tatkala kami berkata kepada malaikat, seluruh malaikat. Ya. Jadi memang iblis ini kan dulu termasuk kepada apa tuan-puan? Memang dia termasuk kepada orang yang taat dulu. Kan dia taat dulu tuan-puan. Iblis ini kan taat. Dia termasuklah dalam golongan apa tuan-puan? Dalam golongan malaikat. Termasuk yang diperintahkan. Ya. Sekarang ini kan memang sejak itu kan iblis itu derhaka tuan-puan kan. Dia dah terkeluar daripada syurga. Yang mana kita fahami dulu malaikat ini tuan-puan, semua yang ada di dalam syurga ini tuan-puan. Dia iblis termasuk. Dah.
Iblis termasuk. Kalau kita pahami ayat iblis tak termasuk, tak nyambunglah ayatnya nanti, tak faham kita ayat. Tapi yang mesti kita faham apa? Wa idz qulna lil malaika. Tatkala kami berkata kepada malaikat. Malaikat itu apa tuan-puan? Yang menjadi bala tentera Allah Subhanahu wa taala yang taat dulu. Semua taat itu malaikat. Ini malaikat, ya. Iblis termasuk dulu. Maknanya apa? Malaikat ini tuan-puan, dia termasuk kepada mustasna minhu. Ini mustasna minhu. Ramai semua. Dah ya, baik. Usjudu, sembahlah kamu, sujudlah kamu li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka mereka bersujud illa iblis. Ada satu saja yang tak nak sujud. Apa dia yang tak nak sujud? Itulah dia iblis. Itulah dia iblis. Jadi ini adalah kalamnya kalam tam atau kalam nakis. Tulis di bawah. Ini namanya kalam tam atau kalam nakis. Tulis di ruangan komen sila. Kalau macam ni tuan-puan, kalamnya kalam tam atau kalam nakis. Tulis di ruangan komen sila. Ya, dia adalah kalam tam. Boleh ya? Dah, tulis di ruangan komen. Jelas tak jelas? Tulis di ruang komen sila. Tulis di ruang komen, sila. Kalam tam atau kalam nakis, tulis di ruang komen, sila. Nah, kalam tam atau kalam nakis, kalam tam atau kalam nakis, ya jelas ya, dia adalah kalam tam dan ini adalah berkenaan dengan istisna yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Boleh ya? Boleh tuan-puan ya? Dah, sekarang tuan-puan. Jelas ya? Dah, jelas. Baik. Maknanya tuan-puan dah faham dah tu? Tuan-puan dah faham dah tu? Dah. Tapi, ni ada tapinya. Dah, ada tapi. Saya bagi sikit-sikit kepada tuan-puan. Saya tak nak bagi sekali supaya tuan-puan tak pening nanti. Ya, saya bagi perlahan-perlahan. Dah. Tengok tuan-puan. Saya nak tanya dulu, apa beza antara dua ayat ni? Ja'a at-tullabu, kita pakai ayat yang lama supaya tuan-puan jelas. Ja'a at-tullabu illa Muhammadan. Apa beza dengan ayat nombor 2? Ma ja'a at-tullabu, ma ja'a at-tullabu illa Muhammadan. Dah. Apa beza nombor 1 dengan nombor 2? Cuba tuan-puan bagi tahu saja. Yang mudah-mudah saja. Apa yang tuan-puan tahu saja. Tulis di ruang komen. Ada tapi pula. Ya, untuk mudah faham. Saya bagi perlahan-perlahan. Apa beza antara nombor 1 dengan nombor 2? Tulis di ruang komen. Ada mak. Betul? Mantap. Mantap tuan-puan. Mantap dah tu. Ada mak di sini. Nah, tengok. Nombor 1 mustasna minhunya ada. Nombor 2 mustasna minhunya ada. Ni kalam tam. Ni kalam tam. Dua-duanya tam. Dua-dua tam. Dua-dua ada mustasna minhu. Cuma yang membezakan antara keduanya apa? Yang satu ada ma, yang satu tak ada ma. Dah. Dan pemahaman ayatnya berbeza. Dah, tengok tuan-tuan. Pemahaman ayat confirm beza. Telah datang pelajar kecuali Muhammad. Maknanya Muhammad datang ke tak datang tuan-tuan? Tulis di ruang komen. Muhammad datang ke tak datang? Muhammad datang ke tak datang? Tak datang. Muhammad tak datang. Ya, baik. Muhammad ni tak datang ni. Dia tak datang. Dah. Dia tak datang. Nombor 2, maja'a, tidaklah datang pelajar-pelajar kecuali Muhammad. Muhammad datang ke tak datang? Muhammad datang ke tak datang? Tulis di ruangan komen sila.
Muhammad datang ke tak datang? Muhammad datang ke tak datang? Tulis di ruangan komen sih. Nomor 2, datang ke tak datang? Datang. Inilah dia pemahamannya berbeza. Dah. Baik, datangkan. Datangkan tuan-puan. Dah, sekarang. Apa tujuan Ustaz menggunakan 2 ayat ini? Ni tuan-puan. Ya. Dalam istilah Arab, ini kita guna istilah Arab lah kan. Kita kan belajar bahasa Arab tuan-puan. Ayat yang nombor 1 ini tuan-puan, dia dikira ayat yang positif. Positif. Namanya mujab. Mujab. Dah tak payahlah istilah-istilah mujab tu, tapi saya nak dia positif. Kenapa? Sebab tidak didahului haraf nafi. Penafian, tak ada penafian. Ja'a at-tulabu, datang pelajar kecuali Muhammad. Ini positif, tak ada di depannya haraf nafi, tak ada jumlah. Nomor 2, ini negatif. Inilah yang disebut dengan manfi, yang diawali dengan haraf nafi. Awal-awal sudah ada menafikan. Tidaklah datang maja'a, tidaklah datang pelajar kecuali Muhammad. Ini namanya ayat positif, ini namanya ayat negatif. Dalam bahasa Arab disebut dia mujab, dalam bahasa Arab disebut manfi. Dah ya, istilah-istilah itu tak payah tuan-puan pening. Ya, tapi saya nak bagi nampak nombor 1 positif, tak ada haraf nafi. Nombor 2 negatif, sebab ada haraf nafi. Tulis dulu di ruangan komen. Faham tak faham? Tulis dulu. Tulis dulu. Tulis dulu di ruangan komen. Tulis dulu di ruangan komen sila. Faham tak faham tuan-puan? Faham tak faham? Mudah tuan-puan, tak susah. Mudah. Mudah sahaja. Dah. Boleh ya? Nah, sekarang tuan-puan fokus ambil perhatian ya. Faham tuan-puan ya? Nah, sekarang tuan-puan perlahan-perlahan nak bagi nampak kepada tuan-puan. Ya. Sekarang tuan-puan tengok, fokus ambil perhatian ya. Baik. Dah. Baik. Sekejap tuan-puan ya. Baik. Ini dia. Dah. Jadi tuan-puan, dah. Sekarang tuan-puan tengok. Manfi itu hanya ada di awal ayat ke? Ya, manfi itu maksudnya menafikan. Ada haraf nafi di situ. Itu disebut dengan manfi atau negatif. Dah, sekarang tuan-puan tengok ya. Baik. Ini macam nak bagi nampak kepada tuan-puan ni agak sedikit mencabar. Ni ya. Faham tuan-puan ya? Ada ayat, tak ada ayat nafi dan ada itu disebut positif. Kalau ada patah perkataan ma di depannya, itulah yang disebut dengan manfi, negatif. Maknanya kalau ada huruf ma itu kira negatif. Ya, Tuan Muhammad ada. Mantap. Dah ya. Dah, sekarang tengok tuan-puan. Sekarang tengok. Dah. Sekarang tengok tuan-puan ya. Baik. Fokus ambil perhatian. Baik ya, sekarang tuan-puan fokus ambil perhatian. Ya. Misalnya kita awal ayat dah. Wa ma Muhammadun. Ya, ayat kita. Wa ma Muhammadun. Wa ma Muhammadun. Ini saya lupa tuan-puan ayatnya ayat apa? Wa ma Muhammadun. Ali Imran. Ali Imran ayat 144 ya. Ali Imran. Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Illa rasul. Illa rasul. Illa rasul. Dah ya, baik. Wa ma Muhammadun illa rasul. Baik. Sekarang tuan-puan tengok, fokus ambil perhatian. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammadlah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Muhammadun illa rasul.
Tak bolehlah tulis macam ni tuan-puan ya. Nabi tuan-puan ya, Muhammad. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Illa kecuali kecuali ar-rasul. Rasulullah seorang rasul. Baik. Wa ma Muhammadun illa rasul. Kalau tuan-puan tengok ada adatul istisna. Ya ada untuk pengecualian. Kalau tuan-puan tengok ar-rasul yang dikecualikan tuan-puan, dia dibaca rafa atau dibaca nasab, kira disebut dia dibaca rafa. Terus kita sebut dibaca rafa. Nampak jelas? Sekarang kira-kira saya tanya dulu kepada tuan-puan. Ayat ini tam atau nakis? Tulis dulu di ruangan komen. Tam atau nakis? Tulis dulu di ruangan komen sila. Tam atau nakis? Tulis dulu di ruangan komen sila. Ya, tam atau nakis? Tam atau nakis? Tam atau nakis? Nakis. Ya, nakis tuan-puan ya. Sekarang tengok. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dia adalah apa? Dia nakis, bukan tam. Dia nakis, bukan tam. Sekarang tengok, fokus, ambil perhatian. Nakis tuan-tuan. Ya, baik. Tak ada mustasna minhunya di sini. Baik ya. Dan tidaklah Muhammad itu illa rasul, kecuali dia memang seorang rasul. Sekarang tuan-tuan, kalau dia kalamnya kalam nakis, kita dah sebut tadi, tak ada mustasna minhu. Dia ditengok dalam ayat, dia diperlukan jadi apa untuk memahami. Ar-rasul, dan tidaklah Muhammad itu. Muhammad itu apa? Muhammad itu apa? Muhammad itu seorang rasul. Kira-kira Muhammad seorang rasul. Rasul itu jadi apa dalam ayat? Tulis di ruang komen. Rasul itu menjelaskan patah perkataan Muhammad. Jadi dalam ayat dia jadi apa tuan-puan? Tulis di ruang komen. Jadi apa? Jadi fa'il? Bukan Tuan Abdul Halim. Mana fa'il? Tak ada fa'il. Tak ada fa'il. Kenapa pula jadi fa'il? Jadi apa? Jadi apa tuan? Muhammad itu rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Muhammad rasul. Muhammad rasul. Rasul itu yang menjelaskan Muhammad. Maka rasul dalam ayat ini jadi apa? Dia dibaca rafa, jadi apa? Jadi apa? Ya, Tuan Rusmi betul. Dia jadi khobar tuan. Inilah Muhammad rasul. Muhammad rasul. Tengok tuan. Muhammadun rasulun. Muhammadun rasul. Muhammad rasul. Muhammad jadi mubtada. Mana khobarnya? Inilah khobarnya. Nih. Boleh ya? Jadi tak semua selepas patah perkataan istisna, selepas patah perkataan adatul istisna itu tuan-puan, dia dibaca nasab. Ada juga dibaca rafa apabila kalamnya itu kalam nakis, menyesuaikan dengan ayat. Tak kiralah nak jadi fa'il ke dia, nak jadi khobar ke dia. Yang penting dia dalam ayat dia diperlukan jadi apa. Itu yang paling penting. Kalau kalamnya kalam nakis. Boleh ya? Boleh tuan-puan ya? Saya ulang. Kalam ini kalam nakis sebab tak ada mustasna minhu. Kalau kalamnya kalam nakis, maka selepas adatul istisna ini, rasul ini, tengok dalam ayat dia diperlukan jadi apa. Dalam ayat ini ar-rasul dia diperlukan jadi khobar. Sebab ini mubtada.
Dan tidaklah Muhammad itu kenapa dia seorang Muslim. Dah, boleh ya? Tulis di ruangan komen. Kalau tuan-puan faham, tulis di ruangan komen. Faham. Kalau pening, kata pening. Itu saja tuan-puan ya. Yang mesti tuan-puan faham cuma itu saja. Kalau kalamnya kalam tam, maknanya dia masuklah nanti. Kalau kalamnya kalam tam. Tapi kalau kalamnya kalam nakis tuan-puan, maka tengoklah dalam ayat nanti dia jadi apa. Boleh ya? Boleh ya? Makanya itu dalam ayat dia tak dibaca illa rasulah, tak dibaca illa rasulah tuan-puan. Dia dibaca illa rasul. Apa yang menyebabkan dia dibaca rafa? Sebab dalam ayat ini dia jadi khobar. Kenapa jadi khobar? Sebab memang dia adalah kalam yang nakis, menyesuaikan dalam ayat. Boleh ya? Dah, terima kasih tuan-puan. Itu saja dari saya pada pagi hari ini berkenaan dengan mustasna. Memang sedikit pening sebab memang pertama kali mungkin tuan-puan dengar. Ada mungkin yang dah dengar tapi belum faham-faham. Dengar lagi tambah pening. Tapi tuan-puan insya-Allah boleh ya, perlahan-perlahan saja. Ya. Bila kena kalam nakis, kena lihat dalam kesesuaian ayat. Ya, Puan Mastina. Mantap. Betul. Ya, baik. Itu saja tuan-puan. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tuan-puan tanyakan ya. Dalam grup WhatsApp, nomor saya ada dalam grup WhatsApp. Tanya saja insya-Allah. Apa yang tuan-puan tanyakan, insya-Allah saya akan jawab tuan-puan. Terima kasih. Tak terhingga kepada tuan-puan. Semoga ini bermanfaat untuk tuan-puan. Hari Jumaat saya akan fahamkan balik berkenaan dengan mustasna ini. Perlahan-perlahan. Sebab banyak lagi yang belum kita bincang. Terima kasih tuan-puan ya. Saya tutup kelas kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.